اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbi zidna ilma. Kullu amrin dzibadin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Maksudnya di sini adalah setiap satu urusan yang ada harganya di dalam agama, jika tidak dimulai dengan bismillah, maka ianya akan kurang keberkatan. Fa huwa aqta. Nama saya Muhammad Aiman bin Rahim. Urusan tarikh wal islami, sejarah dan juga peradaban di Jamiah UIA ataupun UIA lah, kita tahu semua tu. Jadi suka hari ni saya nak berkongsi sedikit ilmu tentang Islam dan sekularism. Baik, jadi kita akan mulakan dengan yang non-Islam tu, iaitu sekularism. Apa itu sekularism? Sangat banyak tarifnya dan saya suka untuk berkongsi kepada tuan-tuan. Kita akan menggunakan buku ni sebagai rujukan, iaitu yang dikarang oleh Prof. Muhammad Said Naghib Al-Atas, Hafizahullah, masih hidup orangnya, tentang apa itu sekular dan juga apa itu Islam. Baik, apa itu sekular? Pada pendapat saya Al-Fakir, sekular itu adalah sebuah jenis rangka, framework of thinking, sejenis kerangka pemikiran yang bermula pada abad 18 Masihi. Sekarang abad ke-21. Jadi dia bermula abad ke-18 Masihi. Dan setelah dikesan-kesan melalui sejarah, dianya bermula ketika revolusi Perancis, ataupun ketika mana Mesir dijajah oleh Napoleon Bonaparte. Dan ketika itulah kita nampak ada beberapa gerakan yang cuba menjatuhkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi apa kaitan raja ni dengan sesebuah daulah, sesebuah negara tersebut? Sistem beraja ataupun monarki ataupun apa sajalah nama dia akan membawa agama yang dianuti oleh raja itu sendiri. Jika raja itu seorang Buddha yang beragama Buddha, maka pemerintahan akan berdasarkan kitab Buddha. Jika agama yang dibawa, jika raja itu seorang yang beragama Kristian, maka kerajaannya akan bernaung di bawah hukum hakam ataupun undang-undang Kristian. Dan jika raja itu beragama Islam, maka hukum hakamnya, perundangannya, para ulama'nya, rakyatnya dan segala-galanya adalah di bawah Islam kebanyakan. Jadi pada abad ke-18 tu kita nampaklah something tak cukup kuat lagi lah. Pada abad ke-18 tu masih belum lagi, gerakannya masih belum kuat, masih bertatih-tatih. Tapi kita dapat lihat pada abad ke-20, iaitu ketika mana seluruh dunia menerima kemerdekaan. Maka ketika itulah secularism sangat-sangat berkembang. This kind of framework of thinking yang dipasang oleh, yang terkena, yang pada saya umat Islam mungkinlah ada pemikiran sebegini, sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Baik, itu salah satu cirinya sekular ni adalah dia cuba menafikan benda-benda yang dalam bahasa Arab kita panggil sam'iyat, ataupun benda yang ghaib, benda yang tak nampak, benda yang non-material, rohaniah. Jadi dia cuba fikiran ni dia tidak mengajak kita ke arah itu. Bagi dia, apa yang kita nampak depan mata itulah segala-galanya, ataupun berunsur materialism dan sebagainya. Jadi pemikiran sekularism inilah yang melahirkan sekularism ni ibunya, dan anak-anaknya itu ialah liberalism, pluralism, feminism, ism, dualism, apa saja ism. Bermulanya, puncanya adalah daripada secularism thinking, which is dia cuba menafikan kedudukan Tuhan dan benda-benda yang gaib dan yang sebagainya. Okey, itu sedikit sebanyak takrif secularism. Dan setiap negara yang menerima kemerdekaan, kebiasaannya pemimpinnya akan dibasuh dengan this kind of thinking. Jadi apabila pemimpin itu sendiri menerima pemikiran ini, maka daulahnya ataupun kerajaannya akan diperintah dengan pemikiran sekularism tersebut. Baik, itu sedikit sebanyak tentang sekularism. Jadi pemikiran ni fasad lah, membawa fasad. Jika ilmunya fasad, maka amalnya juga fasad.
Fasad tu something that is bad. Jadi kalau ilmunya fasad, amalnya pun fasad. Kita boleh tengoklah hari ni kan, dengan kekurangan adab, kekurangannya bantu-membantu sama lain, cuma memikirkan harta benda dunia dan sebagainya. Jadi inilah pemikiran yang telah merosakkan anak bangsa orang Melayu dan juga orang Islam tu sendiri. Baik, itu sebenarnya. Jadi mari kita beralih ke pemikiran Islam. Baik, saya akan cuba bacakan daripada kitab ni ataupun daripada buku ni. Islam, the concept of religion and the foundation of ethics and morality. Jadi ethics and morality. Ethics ni is adab, which is something that is very important lah. Sebagaimana datangnya Sayyidina Jibril kepada Nabi kan, dalam hadis yang masyhur, iaitu juga dikenal sebagai hadis Jibril. Jadi Jibril telah bertanya kepada Nabi tentang 3 soalan yang foundation, itulah foundation Islam. Jibril mengatakan, akhbirni anil Islam, bagi tahu aku tentang Islam. Dan Nabi menjawab, Islam itulah anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimu solata, dan engkau mendirikan solat. Wa tu'ti zakat, dan ila akhirih, dan itu adalah Islam, yakni berkaitan dengan af'al. Wa ta'alikun bi af'alil mukallaf. Itu dah hukum hakam. Dia berkaitan dengan perbuatannya mukallaf. Itu dia. Baik, antara soalan kedua yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi ialah akhbirni anil iman. What is iman? Itulah bahasa Inggerisnya. What is iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik, iman itu adalah engkau bersaksi, engkau memperakui, iqrar bilisan wal qalb. Engkau mengakui dengan lisan dan juga hati bahawa Allah itu Tuhan semesta alam, dan seterusnya, dan kau memperakui kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan sebagainya. Itu adalah iman. So morality ataupun ethics jatuhnya kepada makam yang ketiga yang amat penting dari Islam, iaitu mal huwal ihsan. Apa itu ihsan? Al ihsanu an tashhadu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. So Nabi jawab kepada Jibril, ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tak mampu, ketahuilah bahawa Allah sedang memerhatikan kau. Jadi ialah panjang perbebasan scholar ataupun ulama dalam cerita ni, sangat panjang. Apa tu Islam, tarikhnya berbagai-bagai, apa itu Islam. Tapi senang cerita ataupun kita pendekkan cerita bahawa adab ataupun morality itu adalah satu perilaku yang baik berdasarkan kehendak Islam. Ada adab-adab tersendiri. Jadi adabnya yang tak diinstall dalam kita punya pendidikan di sekolah. Jadi kita tak ada adab dengan ilmu, kita tak ada dengan guru, kita tak ada adab dalam berpakaian, kita tak ada adab dalam macam-macam aspek lah dalam tu. Jadi itu dia sedikit ringkasan tentang apa itu moral ataupun ethics. Benda yang lebih kurang, tapi jika diperincikan ada perbezaannya. The concept couched in the term deen, which is generally understood to mean religion, is not the same as the concept religion as interpreted and understood throughout Western religious history. When we speak of Islam and refer to it in English as a religion, we mean and understand by it the deen, in which all the basic connotation inherent in the deen are conceived as gathered into a single unity of coherent meaning, as reflected in the Holy Quran and in the Arabic language to which it belongs. Jadi perkataan din berikut Prof. Nagib adalah daripada perkataan, dan memang betul jika kita lihat daripada ilmu saraf, asalnya perkataannya daripada dana yadinu dinan. Tu menarik tu. So kita bahas daripada istilah, daripada sudut bahasa tu sendiri. Dana yadinu dinan ataupun dainan, boleh membawa dua maksud. Apa itu dain? Satunya boleh juga kita letakkan maksud bahawa dain ni hutang. Ya, boleh. The word din derived from the Arabic root din has many primary significance, which although seemingly contrary to another, are yet all conceptual interconnected, so that the ultimate meaning derived from them all present itself as a clarity unity of the whole. By the whole, I mean which is described as the religion of Islam, which contains within itself as the relevant possibilities of meaning inherent in the concept of din. Since we are dealing with an Islamic concept,
which is translated into reality intimately and profoundly live in human experience. The apparent contradict its basic meaning to is not due to vagueness, it is rather due to the contrariness inherent in human nature, which they faithfully reflect, and their power to reflect human nature. Okay. Jadi antara benda penting dalam diceritakan Prof ni dalam agama ialah pertama itu ma'rifatul Rabb wa ma'rifatul insan. Kita mengenal siapa itu Rabb, iaitu Tuhan semesta alam, dan juga mengenal siapa itu insan. Jadi kita akan berbincang di sini dalam bila cakap Islam, itulah antara konsep yang penting, iaitu atas asal perkataannya daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Maksud di sini daripada aslama yuslimu islaman. Root word dia adalah aslama, maksudnya ialah menyerah. Jadi perkataan Islam tu sendiri membawa maksud penyerahan. Berbeza dengan orang yang menyerah, istilah Muslim. Orang yang sudah memasuk Islam kita panggil Muslim. Tapi when we refer to the masdar ataupun dia punya word, agama itu ialah Islam. Baik, jadi salah satu thinking Muslim perlu set jazam 100% dalam thinking dia ataupun akidah dia ialah keberadaan Tuhan. Jadi kita punya keilmuan Islam bermula daripada situ, iaitu keberadaan Tuhan. Setelah dibincangkan dengan panjang lebar, jadi setiap manusia mempunyai hak. Setiap manusia, tak kira lah Kristian, Muslim dan sebagainya. Yalah, Muslim tu sudah menyerah lah. Tapi setiap manusia dalam alam ni dia mempunyai hak untuk mempersoalkan, adakah Tuhan tu wujud? Does Allah exist? Ataupun Rabb ataupun apa sajalah istilah dia. Adakah wujud? Adakah Tuhan tu wujud? So existent lah ataupun bahasa Inggerisnya. Jadi itu persoalan pertama yang akan dibahaskan dalam umat Islam punya mazhab of kalam ataupun tauhid, kan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. So dibahaskan tentang sifat wujud itself dulu, baru dibincangkan qidam dan sebagainya. Baik, jadi itu antara benda penting yang diwajib, yang ilmu Islam lahir daripada situ, ialah mengikrarkan bahawa Tuhan itu satu, single, dan Nabi Muhammad itu as the prophet of the whole humanity. So kita punya ilmu berasalkan daripada situ dulu. Kita tak tiba-tiba buka matematik terus, tanpa kita ada kita punya kaedah kita. So itu lagi lah, nanti kita akan ceritalah insyaAllah. Jadi setelah memperakui Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka daripada situlah terbit ilmu-ilmu lain. So ilmu tu dalam Islam ada beberapa cabang, tapi yang paling penting ialah dua. Al-ilmu ilman, ilmu fardu ain wa fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Sesuatu ilmu yang tak dapat tidak, wajib, tak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu namanya fardu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Selesai dia bersyahadah ataupun dia memang lahir daripada keluarga yang Islam, wajib bila dia balik, wajib untuk dia mempelajari ilmu tersebut. Tidak dapat tidak. Itu ilmu fardu ain. Contohnya yang berkaitan dengan ibadahnya harian, solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Jadi itu ilmu yang fardu ain. Maka jika pun datang jika dia seorang yang berprofession sebagai tujar ataupun peniaga, maka wajib pula bagi dia untuk mempelajari hukum hakam muamalah. Hukum hakam berkaitan dengan muamalat, beli, bila sah beli, bila tak sah beli, dan sebagainya. Baik, itu sedikit sebanyak tentang ilmu fardu ain. Nombor dua, bidang ilmu ataupun kategori ilmu dalam Islam ialah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Daripada perkataannya, berasalnya daripada perkataan kafa. Kafa tu maksud dia cukup. Kafa yakfi dan sebagainya. So cukup apa? Ta'rifnya al-ulumu allati tahtajuhal ummatu. Maksudnya di sini adalah satu ilmu yang diperlukan oleh umat Islam. Apa contoh dia yang perlu umat Islam sekarang ialah ilmu, contoh yang paling senang lah kita ambil daripada sudut agama sendiri ialah hafizul Quran, menghafal Quran. Jadi kita perlukan satu ataupun sekelompok orang yang mendalami tentang ilmu hafalan Quran. Jika tak ada wakil daripada Islam yang
tak ada wakil daripada Islam yang menghafal Quran sebanyak 2 marhalah tu, kawasannya 2 marhalah. Jika tak ada umat Islam yang menghafal, maka berdosalah ke atas seluruh umat Islam yang tinggal di kawasan tersebut. Itu daripada sudut keagamaan. Maka kita tilik pula daripada sudut keduniaan. Contohnya apa ilmu yang diperlukan sekarang, yang sangat diperlukan? Contohnya ilmu perakaunan, kan, ACCA dan sebagainya tu. Jadi kalau tak ada ilmu perakaunan, umat Islam akan susah melarat betul. Sebab apa? Tak boleh nak buat financial report, tak boleh pergi bank, dia tak tahu apa semua tu. Jadi akan susah. Umat Islam sendiri akan tak boleh bermuamalat, tak boleh berekonomi dengan baik disebabkan ketiadaan ilmu accounting. Begitu juga dengan ilmu automotif, ilmu pengkeretaan. Apa automotif Automotif lah, kereta. Saya tak tahu translate bahasa automotif, something that is relate with car, kan. Jadi kalau ditilik-tilik, sangat susah umat Islam jika tak ada kereta, sebab tak ada orang tahu buat kereta. Jadi ilmu automotif tu dah dikisarkan atau diitlakkan atau dikategorikan sebagai ilmu yang fardu kifayah. Baik, jadi berbeza ya cara kita idrak, kita ambil ilmu fardu ain dan fardu kifayah, berbeza. Ilmu fardu ain ni, dia adalah apa yang bila ditilik dia akan bersambung dengan Al-Quran, which is the words of God, dan juga sunnah Nabi, the prophetic tradition, sunnah tu Nabi. Baik, jadi cara kita ambil ilmu tu berbeza. Kalau ilmu fardu ain, ialah macam mana, how can we get that kind of knowledge. Sekarang Nabi dah tak ada, kan. Kalau kita tak, so Quran sendiri pun kita mungkin boleh baca, tapi kita tak faham dengan nahwunya, dengan sorafnya dan sebagainya, dengan ada balaghahnya, ada asbabun nuzul, nasakh wa mansukh sebagainya, kita mungkin tak faham. Jadi macam mana cara kita ambil ilmu tu daripada Quran dan untuk diamalkan? Jadi di sini setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya adalah pengganti Nabi, yushbihun Nabi, macam-macam Nabi tapi bukan Nabi lah. Yushbih itu perkataan bahasa Arab, bila asbah yushbihu maksudnya menyerupai. Nak kata Nabi tak adalah. Nabi tu his name is Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Jadi dah tak ada, dah wafat. Jadi ada penggantinya, warithatul anbiya dipanggil, the heir of prophet, ataupun dikenali sebagai ulama, ataupun dalam bahasa Inggerisnya sebagai scholar. Jadi in determining scholar tu pun sendiri, dalam menentukan scholar tu sendiri, ulama telah buat satu sistem ataupun satu tradisi para ulama, iaitu sistem bersanad. Apa maksud sanad? It come from the word sanada, boleh dah sanada, isnad ataupun isnad. Maksud dia chain, the chain of transmission. Yes, jadi daripada situlah kita ambil ilmu fardu ain, from the person who have the chain. The chain connected, chain, this person learn from this person, and then he learn from this person, and then he learn from this person up to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it is the best for us to get the fardu ain knowledge from the person or that undergo through this process, whether it is in the form of ilmu of the ma'rifah, sama daripada segi ilmu ataupun daripada segi ma'rifahnya, tak ada masalah. So we need that kind of chain. So this is to ensure that this knowledge does not come from anywhere else. Kita kena pastikanlah bahawa ilmu ni tak datang daripada orang lain. Macam mana seorang tu mengajar Quran dan hadis sedangkan dia sendiri kafir? Macam mana tu? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, lepas tu dia sendiri kafir. That is not reality. Ghairu maqbul, tak logik, something that not logic. Jadi so he must submit himself first to the deen of Islam, but then baru dia boleh belajar dan juga mengajar. Itu antara syarat dia ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain inilah yang patut ditekankan oleh kerajaan supaya dianya dipelajari oleh semua umat Islam. Bila kita cakap in building knowledge, memang tak dapat tidak perlukan ekonomi, tubuh badan dan sebagainya. Jadi ekonomi ini perlu dititik beratkan oleh kerajaan untuk, dari segi ekonomi inilah patut kerajaan fokus untuk membangunkan ilmu sebegini, iaitu ilmu yang bersanad,
Jadi kita tengoklah mungkin terabai sikit lah ilmu-ilmu fardu ain bila ustaz-ustaz ataupun whoever want to build this kind of knowledge, then they are facing with the monetary problem. Okay, itu ilmu fardu ain selesai. The next part is fardu kifayah. Ya, apa yang kita belajar kat sekolah tu memang kita tak tolak, Islam tak pernah menolak. Ilmu geografi, ilmu hisab, ilmu matematik, ilmu sejarah, ilmu apa kita belajar, additional matematik dan sebagainya yang pening-pening tu, sampai sekarang pun tak tahu apa benda dia punya, what is the murad of the ilm, what is the desired outcome of that knowledge. So this kind of knowledge nama pun kifayah. So kifayah tu tak perlu, yakfi, cukup sedikit umat Islam yang berilmu dan beramal dengannya, cukup dah untuk menyelesaikan umat. Tapi sekarang ni kita tengok apabila secularism dah mula merasuk ke dalam setiap pemikiran umat Islam, dah jadi terbalik. Ilmu yang fardu kifayah yang sepatutnya bukan leceh-leceh, tak patut digembar-gembur, sudah jadi ilmu fardu ain. Apa saya cakap dengan fardu ain sini, iaitu semua orang kena masuk sekolah. And then when we enter school, itulah yang fardu kifayahnya. Bahasa Inggeris, apa lagi, civic, moral dan sebagainya, itu fardu kifayah. Tapi dah terbalik sekarang. So sekular ialah dia tak ada Islamic kind of thinking. Dia rasa benda tu yang fardu ain. Terbalik, kita Islam cakap benda tu fardu kifayah, cukup untuk semua, untuk sebagai sedikit umat manusia mengamalkan, umat Islam mengamalkannya dan belajar dan mengamalkannya. Okey, saya bagi contoh betapa dahsyatnya ialah daripada Allah dan Rasulnya. Ilmu fardu kifayah ni betul-betul jika sedikit yang berilmu dan mengamalkannya memang akan mendatangkan kesejahteraan terhadap satu bilad tu sendiri, satu negara tu sendiri. Kita bagi contoh ketika COVID-19 pada bulan 3 hari tu kan. Jadi seluruh negara lockdown, total lockdown, we can say lah total lockdown, cuma kedai runcit je dibuka kan. Cuma kedai runcit je buka, lain semua tutup. Dan orang yang hanya beberapa orang, segelintir orang yang bekerja untuk melawan COVID. Contoh the nurse, askar, apa lagi, polis dan sebagainya, which is mungkin saya rasa tak sampai 1% pun daripada rakyat Malaysia. Tapi bila diamalkan yang sebenarnya diajarkan oleh Islam, seluruh Malaysia berjaya fight against COVID sampai number dia reduce down. So betul lah ilmu nurse, ilmu doktor, ilmu askar, ilmu polis dan segala ilmu fardu kifayah itu cukup sedikit je daripada umat Islam belajar dan mengajar ataupun belajar dan mengamalkannya akan menyelesaikan maslahah kepada seluruh umat Islam. Itu dia fardu kifayah. Jadi sekarang dah terbalik, cerita dia dah terbalik. Kita yang patutnya fardu ain tu dah di fardu kifayah kan. Yang fardu kifayah tu dah di fardu ain kan. So apa natijah dia daripada ni? Maka kita tengoklah. Allah cakap dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas. Akan terbitnya fasad, calamity dekat laut dan juga darat dan juga laut dengan apa yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi apabila seorang tu berada in the state of ignorance, ataupun bahasa kasar dia jahil tentang ilmunya agama, jahil tentang kalam-kalamnya Allah dan Rasulnya, maka dia akan membuat fasad kepada dunia, sama ada dia sedar ataupun tidak, sama ada dia mahu ataupun tak. Itu bahaya dalam state of ignorance. Jadi nasihat saya kepada pemerintah lah especially, ataupun siapa yang mendengar ni, marilah kita cuba tukar minda kita daripada fardu ain, kita cuba daripada ilmu yang fardu kifayah kita duk pulun selama ni, kita cuba kurangkan, bukan stop terus tak, Islam pun tak begitu. Cuba kurangkan di mana yang sekolah-sekolah tu cuba hantar kepada kelas-kelasnya pengajian bersanad, supaya hidup kita sama ada daripada segi infradi, daripada segi individu, ataupun daripada segi jam'i, jam'i daripada sudut bilad ataupun disebut negara tu, sejahtera daripada akhlak-akhlak yang tak dianjurkan oleh agama kita. So insyaAllah setakat tu saja. Kita akan jumpa lagi di episod-episod akan datang. InsyaAllah jika ada apa-apa pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga comment or suggestion,
ahlan wa salam marhaban bikum. So maksud dia boleh email ataupun tulis di komen atau buat apa sajalah kontak saya, ataupun ada cadangan, tuan-tuan ada cadangan ingin mengetahui nak tahu tajuk sekian-sekian, cuba bagi dan saya sedaya upaya saya dan kudrat yang diberikan oleh Tuhan, insya-Allah akan cuba menyelesaikan tu. Kerana tanggungjawab ialah para orang ilmu ni dia harus tabur khidmat dia pada masyarakat dengan keilmuannya. Wallahu a'lam bissawab. Naqifu huna walhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه